InsyaAllah kita buka kuliah malam ni dengan kita sama-sama baca Al-Quran. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala kiram ashab ridha insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Maksudnya demi masa sesungguhnya manusia itu semuanya berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman serta mengerjakan amalan soleh dan sepesan dengan kebenaran dan sepesan dengan kesabaran. Yang saya hormati silakan Tuan Imam, sebenarnya silakan Tuan Bilal, kemudian pengerusi surau, jawatan kuasa surau, sidang jemaah muslimin muslimat, mukminin mukminat taala. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Taala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah kita dapat bersama sekali lagi pada malam ini untuk kita sambung kuliah kita InsyaAllah. Tak maaf lewat lagi ni, tertidur tadi. Ketua rumah pun dia kata kejut. Ya, kejut. Mana Ustaz? Yang kotak tadi dia kata kejut tapi macam tak kejut. Siap. Ustaz. Baik, insyaAllah. Jadi malam ini kita berada di muka surat. Kalau kita nak ulang 150 tidak sama Allah dengan makhluk. 150. Kita dah baca dah? Tapi kita sambung tak? Sambung. Allah pada segala perbuatannya segala yang bahagia. Berbeza 151. 151. Okey. Berbeza Allah Ta'ala pada segala perbuatannya segala yang baharu. Tajuknya. Masih lagi dalam bab mukhalafatu ta'ala lil hawadis kan? Kesalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu. Qala musannifu wa ta'ala wa nafa'ana bi uluhi firari amin. Telah berkatalah oleh musannif atau pengarang kitab, mudah-mudahan manfaat ilmunya insya-Allah dalam dua negara, ini dunia dan akhirat. Kata musannif mana pengarang, perbuatan Allah Ta'ala itu tidak sama dengan perbuatan makhluk. Memanglah kan, perbuatan Allah Ta'ala tak sama dengan perbuatan makhluk. Pencipta dengan kena cipta sudah tentu tak samalah perbuatannya. Makhluk walau bagaimana hebat pun, apabila melakukan sesuatu sudah pasti memerlukan wasilah. Itu. Makhluk walau bagaimana pun hebat dia, hebat, gagah, perkasa kan. Walaupun melakukan sesuatu sudah pasti memerlukan wasilah dan perantaraan seperti alat dan perkakas serta memerlukan orang yang menolong. Macam tu. Biasanya mesti ada alat lah nak buat satu benda. Tapi macam yang cerita-cerita orang kata superhero tu, itu banyak dongeng lah kan. Kita tengoklah superhero, Superman, Batman, Ultraman, Spiderman, semua man tu kan, yang kononnya boleh menjaga dunia lah kan, mengawal dunia, boleh terbang cepat kilat dan sebagainya. Itu dalam filem lah.
Dalam filem memanglah dia boleh buat. Dalam gempa bumi pun dia boleh tahan dengan berlaku bumi. Superhero, kalau nak berlaku tsunami pun dia boleh halang. Superhero jangan berlaku tsunami. Tapi superhero tu wujud dalam filem aja. Luar filem tak ada pun superhero. Macam tu. Dan kebanyakan manusia ni biasanya suka merosakkan alam. Suka merosakkan alam, menjahanamkan alam. Malaysia buat pelbagai jenis bom atom, bom nuklear, bom hidrogen lah, macam-macam lah jenis bom yang dibuat oleh Malaysia ni. Salah satunya untuk memang dia nak tunjuk dia kuat. Samping tu memang dia nak menguasai alam, kan, nak menyatakan dia hebat, dia bagus. Berlumba-lumba mencipta teknologi, kan, macam tu. Jadi semua tu pun menggunakan alat. Tanpa alat mereka pun tak boleh buat apa. Dan alat tu pun hasil daripada akal yang Allah Ta'ala anugerah pada mereka. Kalau tak ada akal, apa jenis bom pun mereka tak boleh buat. Macam tu. Betul tak? Baik. Jadi makhluk walau bagaimana hebat pun, apabila melakukan sesuatu seperti memerlukan wasilah dan pantaran, seperti alat dan perkakas, serta memerlukan orang yang menolong atau membantu. Jadi perbuatan Allah Ta'ala itu tidak memerlukan wasilah ataupun taulan. Perbuatan Allah tak ada perantaraan, tak ada wasilah semua. Apabila Allah Ta'ala berkenaki sesuatu jadi, cukuplah Allah Ta'ala berkata kun fayakun, artinya jadilah, maka akan terjadi mengikut apa yang Allah Ta'ala kenaki. Macam tu. Begitu juga nak mematikan sesuatu. Okay? Itu juga nak mematikan sesuatu atau memusnahkan sesuatu perkara, maka cukuplah dikatakan sahaja apa yang Allah Ta'ala kenaki, dan akan terjadi seperti yang dikenaki oleh Allah Ta'ala. So berbeza dengan sifat makhluk. Makhluk memang berbeza. Dan manusia ni pun sifatnya lemah, kan. Kita ni lemah, walaupun zahiriat ni kita nampak ni ada makhluk yang kuat, gagah perkasa. Kita tengok dalam Gusti tinju, kan, cara Gusti, tengoklah tu, dia hempas sana, dia hempas sini, kan, menunjukkan dia kuat, hebat, gagah, kan, gitu. Jadi kekuatan tu Allah Ta'ala bagi. Kalau Allah Ta'ala tak izinkan pun, kau pun nak angkat tangan pun tak boleh, kan? Angkat tangan pun tak boleh, angkat kaki pun tak boleh, kalau Allah Ta'ala tak izinkan dia tu. Ya, kat jari, nak buka mata pun tak boleh. Hatta contohnya, siapa orang yang hebat yang mengaku sebagai Tuhan? Fir'aun, tak? Fir'aun, Namrud, kan? Itu semua mengaku sebagai Tuhan. Tapi hari ni ke mana, tuan-tuan? Mati ke? Tak ke mana pun. Akulah, kata Allah Ta'ala, akulah Tuhan, kata Allah Ta'ala, yang gagah. Imam kita tak dapat hadir, hanya ikut online, masih kuarantin di rumah. Balik kan, Imam? Balik masih kuarantin. 18. Dah balik dah? Dah. Okey. Tak apa, Mam. Baik. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa iyyamsaskallah bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yuridka bi khairin fala radda li fadlih yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Gitu. Apa maksudnya, tuan-tuan, daripada ayat ini? Wa iyyamsaskallah, dan jika Allah Ta'ala menimpakan bahaya kepada engkau, fala kashifalah, maka tiada siapa pun yang dapat menghilangkannya selain daripada Allah, illahu, kecuali Allah. Wa in yuridka bi khairin, dan jika Allah Ta'ala menkenaki kebaikan kepada engkau, fala radda li fadlih, tiada dapat menghalangi kurnia Tuhan yang diberikan kepadanya. Yusibu bihi may yasha,
Yusibu bihi man yasha wa man ibadih. Mana dia yang menguniakan, memberikan kepada siapa yang dikenakinya min ibadih, daripada hamba-Nya. Wa huwal ghafurur rahim. Dan Allah Ta'ala itu Maha Ghafur, Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Gitu. Jadi ayat nak sebut pada kita, kalau Allah Ta'ala nak bagi satu keburukan pada kita, kan, tak ada siapa boleh tolong, tak ada siapa boleh nak halang. Kita juga kalau nak bagi satu kebaikan, dia nak bagi rezeki pada kita, kan, Allah Ta'ala nak bagi kekayaan pada kita, siapa boleh halang? Tak ada siapa boleh halang. Macam tu. Cuba kalau Allah Ta'ala kata, kalau bukan rezeki kita, kalau bukan rezeki kita, makanan dekat ujung mulut pun kadang-kadang disambar ada kucing. Kalau bukan rezeki kita lah. Kita dah nak makan ni, lauk masuk dalam mulut dah, tengangur mulut dah, tiba-tiba cup hilang, dah ada kucing mula menyambar lah. Ataupun jatuh tengah makan tu, tiba-tiba dah masuk mulut, dah jatuh lah, bukan rezeki kita lah. Mana kalau Allah Ta'ala nak menghalang, itu bukan rezeki kita, bukan rezeki lah. Kalau Allah Ta'ala nak bagi rezeki kita, walaupun jauh sekalipun, rezeki kita. Kadang ikan tu tuan, kita makan tu, daripada mana datang ikan kita makan? Mula laut sana tu, dalam laut lepas tu, kan, kita yang ditangkap oleh nelayan, kan, ditangkap oleh nelayan. Kadang daripada laut Cina Selatan lah, daripada laut Selat Melaka dah ditangkap ikan tu, kan. Kadang ada ikan yang dibawa daripada luar negara pun ada, ditangkap di laut di luar negara. Dah ditulis dah ke ikan tu, itu rezeki kita. Dah tulis dah itu siapa punya? Ni imam punya, kan, imam punya ikan. Ni pengurusi surau Taman Sembanjaya Pasar 1 punya rezeki. Dah tertulis kat ikan tu. Walaupun jauh sekalipun ikan tu naik kapal terbang dia, naik kapal layar dan sebagainya, kan, memang sampailah ke rezeki kita, rezeki tu masuklah mulut kita. Masuk makan lidah daging kita, kan, memang rezeki kita lah. Walaupun daripada lautan, laut lepas tu, betul tak? Gitu. Tapi kalau bukan rezeki kita, buat macam mana pun tak dapat lah. Macam mana kita usaha, kan, berpuluh-puluh kali ganda usaha pun tak dapat, kerana bukan rezeki kita. Itulah kekuasaan Allah Ta'ala, gitu. Sebabnya kita hidup dalam keadaan jangan sombong, kita jangan ego, kan, kerana kita ni banyak penyerahan diri kita kepada Allah Ta'ala. Baik. Oleh itu orang mukmin yang sebenarnya tidak akan takut kepada sebarang makhluk, kerana setiap perbuatan makhluk itu tidak memberi bekas. Nampak? Oleh itu orang mukmin yang sebenar tidak akan takut kepada sembarang makhluk. Makhluk ini termasuklah manusia, jin, syaitan dan sebagainya. Kerana setiap perbuatan makhluk itu tidak memberi bekas. Yang memberi bekas asalnya ialah perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita jangan buat benda tak elok lah. Kalau kita buat benda tak elok, Allah Ta'ala pun boleh kenakan kita. Kita kena buat akhlak baik, buat benda yang baik, hidup dalam keadaan, orang kata, jangan menyusahkan orang, jangan memudaratkan orang. Dan Nabi sebut, dia kata la darara wala dirar. La darara wala dirar, jangan ada kemudaratan, jangan buat mudarat, jangan menyusahkan orang, jangan menginai orang. Kalau kita menginai orang, ditangkap mengamuk kuasa, kan, tangkap mengamuk kuasa, so kita akan masuk dalam lock up, masuk penjara. Dalam penjara kan mungkin kena pukul ke, dipukul oleh, sama ada, yalah, dalam penjara macam-macam, kadang satu sel, kan. Dalam sel tu pun macam-macam jenis orang. Semua jenis orang jahat. Dalam penjara tu mana ada orang baik? Semua orang dogi-dogi, semua orang banyak kes-kes jenayah.
Kadang warder tak pukul, rakan satu sel yang pukul. Belasah ya. Gaduh dalam tu. Gaduh sama-sama gaduh kan. Tak. Jadi hasil daripada buat benda tak elok, Allah Ta'ala balas lah. Macam tu. Baik. Walaupun hakikat sebenarnya memberkas kesan daripada perbuatan itu semuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul. Memanglah kita kena takut pada Allah. Tentu. Jangan takut benda lain. Tapi banyak orang Malaysia takut benda lain. Contohlah dalam lalu lautan. Kan sepuluh daripada orang bila masuk lautan, lalu lautan, apa dia cakap? Tu apa? Tu tempang lalu, jangan kacau cucu, dia kata. Nampak? Cucu nak lalu, nak lompang lalu, nampak? Makna dia lebih takut kepada tok dia tu. Tok hantu jemalang dan sebagainya pada persangkaan dia. Sebenarnya satu tu tak ada, yang ada jin lah. Jin itu syaitan tu yang menyerupai seperti hantu kan. Dia yang ada. Di Malaysia takut kepada benda-benda macam tu lah. Dia tak takut pada Allah. Sepatutnya kita minta perlindungan pada Allah. Ya Allah, Tuhanku lindungkanlah perjalananku masuk lautan ni kan. Kita minta daripada Allah, bukan minta perlindungan daripada jin, syaitan. Tu kan minta izin, cucu nak lalu kan. Tu nak ke situ tu. Baik. Kemudian bagi bakas Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala, wa fala tahsyauhum wahsyauni walitimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Fala tahsyauhum wahsyauni, janganlah kamu takut pada mereka, tapi takutlah kepadaku, kata Allah. Wa timma ni'mati 'alaikum, dan aku cukupkan kurniaku kepadamu, la'allakum tahtadun, mudah-mudahan kamu mendapat petunjuk daripada Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala declare kata, jangan takut benda lain, takutlah padaku. Ayat ni asalnya ditujukan kepada sahabat-sahabat dalam peperangan ni. Ayat ni lah ditujukan kepada Nabi dengan para sahabat dalam peperangan. Kan Allah Ta'ala kata, Nabi pesan pada sahabat-sahabat, Allah Ta'ala kata, fala tahsyauhum wahsyauni, jangan kamu takut pada musuh-musuh kan. Orang kafir musyrikin Mekah dalam peperangan, kamu jangan takut mereka. Takutlah kamu pada aku, kata Allah. Dan aku telah sempurnakan nikmat aku pada kamu. Sebab ada di kalangan orang Islam dalam peperangan, disebabkan iman mereka tu tak kuat lagi, dalam peperangan ada yang takut, ada yang berpaling ke belakang, takutlah. Apalagi ada orang munafik pula mempengaruhi mereka. Contohlah dalam peperangan peperangan Uhud kan. Dalam peperangan Uhud, Abdullah bin Ubay dia termasuk dalam peperangan Uhud tu. Abdullah bin Ubay bin Salul tu ketua munafik di Madinah dulu. Dia pun ikut dalam peperangan, terutama peperangan Uhud. Dialah yang menakut-nakutkan para sahabat tu. Kerana jumlah tentera kafir lagi banyak daripada tentera Islam. Tentera kafir 1,000 orang, tentera Islam berapa je? Tak ramai kan? Jadi dialah inilah yang menakut-nakutkan, menakut-nakutkan sahabat. Dan ada di kalangan mereka itu yang lari ke belakang, mundur ke belakang. Itu yang kalah dalam peperangan Uhud tu. Antara sebabnya Abdullah bin Ubay punya pengaruh lah. Dia mempengaruhi sahabat, jangan pergi perang. Jangan pergi perang, jangan kau ikut pergi perang dengan Muhammad, nanti kau mati. Nanti isteri kau menjadi janda, anak kamu menjadi yatim, harta kamu akan diambil oleh orang lain. Nampak? Jadi mereka syaitan tu, orang munafik, dia menakut-nakutkan para sahabat dah. Dan ada dekat mereka tu terpengaruh. Akhirnya mereka lari ke belakang, tak nak ikut perang. Dan ada yang tak pergi perang langsung pun ada. Sebabnya Allah Ta'ala berkata, fala tahsyauhum wahsyauni, maka janganlah kamu takut pada mereka, takutlah sebenarnya kamu kepada aku, kan, kata Allah.
Sebab lambat laun pun semuanya orang akan mati juga. Mana lebih baik kamu mati di jalan Allah dengan mati kat rumah, kan? Sudah tentu lebih baik mati di medan perang melawan tentera kafir daripada hanya mati di rumah, gitu. Baik, selain itu perbuatan Allah Ta'ala tidak berhajat pada makhluk. Artinya apabila Allah Ta'ala menjadikan makhluk itu, seandainya suruh makhluk ingkar kepada Allah sekalipun, kekuasaan Allah Ta'ala tak akan berkurang sedikit pun. Nampak? Kenapa? Kerana Allah Ta'ala tak berhajat pada makhluk. Allah Ta'ala tak berhajat pada kita pun. Kalau kita buat taat, kitalah yang dapat bahagia. Kalau kita buat maksiat, kitalah yang celaka. Allah Ta'ala kata, aku tak rugi apa-apa pun kalau kau tak taat. Kamulah yang rugi. Makhluk tu yang rugi, kan? Kalau dia buat taat, dapat syurga, balasan syurga, kena metalah syurga, bahagialah syurga, khalidina fiha abada, kekal syurga selama-lamanya. Siapa tak nak? Neraka, syurga. Siapa nak? Tu nak syurga. Walaupun tingkatan paling bawah sekali pun janji dapat syurga. Syurga kan ada 100 tingkat. Syurga ada 100 tingkat. Setiap tingkat tu luasnya antara ma bainas sama'i wal ard, antara langit dengan bumi. Antara langit bumi 1 tingkat. Kita ada 100 tingkat. Bayangkanlah tuan. Dapat tingkat pertama pun okey. Dapat tingkat paling bawah pun okey dah. Belum tingkat paling atas dengan para nabi, para rasul dan sebagainya. Daripada kita duduk masuk dalam neraka, kena pukul, kena bakar, kan, kena apa, seksa dan sebagainya. Baik masuk neraka. Masuk syurga daripada neraka, kan? Macam tu. Tapi itulah manusia suka mengabaikan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam dunia ni siapa buat taat, buat maksiat, masih lagi Allah Taala maafkan lagi. Akhirat besok tak dapat lagi dah. Kalau buat deraka, kan. Kalau disebut dalam kitab Jauhar Marhub Jauhar Marhub wa Munabiyatul Qulub karangan Syekh Ali bin Abdurrahman Al-Kelantani, orang Kelantan, berkenaan kisah hari kiamat. Dia cerita kat situ, kan, manusia pada hari kiamat tu dalam keadaan duduk dalam peluh. Siapa yang buat taat, kan, dia akan duduk dalam nur. Ketika siapa buat taat dalam dunia ni, dia akan duduk dalam nur, cahaya pada hari kiamat itu. Sedangkan yang tak buat taat ni duduk dalam peluh. Walaupun duduk sebelah-sebelah, berdiri, dia tak ada duduk sebenarnya. Berdiri, semua berdiri akhirat itu. Sebab akhirat tak ada tempat duduk. Dan duduk rapat-rapat. Cuma masalahnya, kan, walaupun orang sebelah kita tu, ni sebelah ni, yang ini taat, ini sebelah ni tak taat. Ketika orang dunia, kan, ini ahli banyak buat baik, ini maksiat. Orang yang buat baik ni dia berada nur, cahaya. Orang buat maksiat ni duduk dalam peluh dia. Nur dia ni, dia tak akan berjangkau ke orang sebelah dia, yang ahli maksiat. Dan orang yang buat maksiat ni, dia punya peluh dia tak akan masuk ke dalam kawasan, tak akan sampai pada orang yang sebelah tu, yang orang yang ahli buat baik. Dia tak akan masuk. Sebut dalam kitab tu. Masing-masing di atas kelebihan ataupun kurangan yang ada pada masing-masing. Kalau siapa orang maksiat, dia ada peluh dia pun. Kalau banyak orang maksiat, dia ada peluh yang sampai ke buku ladi, ada peluh sampai ke lutut, ada peluh yang sampai ke pinggang. Berikut pada kadar dia punya amalan dia lah ketika dunia tu. Ada peluh sampai ke dada, ada peluh sampai ke dagu, ada peluh sampai ke hidung, ada tenggelam dalam peluh. Dan peluh masing-masing tu tak akan menjangkau pada peluh orang lain. Gitu. Ikut kepada
mana dalam kawasan masing-masing saja. Walaupun sebelah-sebelah. Sebelah ni orang buat maksiat, sebelah ni taat. Orang taat tu dalam nur, cahaya. Cahaya tu takkan berjangkau pada orang yang buat taat itu. Macam tu. Dan masing-masing akan berdirilah. Orang yang banyak buat taat, dia kata, ada yang mana ketika dia di masyar itu, kan, ada dalam tempoh yang sekejap. Ada masanya, ada yang tempoh lama. Kalau orang buat taat ni disebut dalam kitab itu, antara tempoh yang sekejap yang mereka di depan Allah Ta'ala itu, yang paling cepat ialah sekadar 2 rakaat sembahyang. Sekadar 2 rakaat sembahyang saja di depan masyar, dah dipanggil. Dah dipanggil dan dibalas dan dimasukkan syurga. Sekadar 2 rakaat sembahyang. Ada yang sekadar sembahyang maktubah. Sekadar 1 sembahyang maktubah, sembahyang fardu. Sembahyang fardu berapa minit? Itulah tempoh dia, sekejap dia tadi orang taat tu ketika dia pada masyar itu. Sedangkan orang burung ahli maksiat, itu yang lama tu. Ada yang 1000 tahun daripada masyar, ada yang menyatakan 50,000 tahun daripada masyar, duduk berdiri je 50,000 tahun daripada masyar itu. Siapa yang banyak buat taat, cepat. Malahan apalagi kalau kita umat baginda Rasulullah SAW, kita umat Nabi lagi cepat. Kita umat yang terakhir sekali yang dilahirkan ke dunia, tapi kitalah umat yang pertama yang akan dipanggil untuk disoal jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kelebihan umat Nabi ni, umat Muhammad ni. Tapi itu yang buat baik cepatlah nanti. Yang buat tak baik, yang golongan kafir ke, tetap juga lama. Walaupun dia lahir pada zaman selepas daripada kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu. Kemudian neraka pula didatangkan nanti daripada masyarakat itu. Dan neraka itu dia ada tali-tali yang dipegang oleh 70,000 malaikat. Neraka tu dia ada macam, kalau istilah kita, kalau binatang tu tali hidung kan. Tali hidung tu lah yang menarik kan binatang tu. Sebab binatang ni pegang kat hidung dia. Kalau pegang kat hidung tu dia tak boleh lari dia. Macam mana lembu, macam mana liar, macam mana pun, ganih pun lembu, bila dah tarik ke hidung tu, dah cucuk ke hidung tu, dia tak boleh buat apa ke dah. Kan? Gitu. Jadi neraka pun macam tu juga. Dia pun macam kena cucuk kat hidung neraka tu besok, ketika dibawa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di padang mahsyar itu. Neraka itu ada malaikat-malaikat yang memegang tali-tali masing-masing, macam dicucuk hidung lah pada malaikat pada neraka itu. Kalau tidak kan, tak ada cucuk hidung malaikat neraka tu, dia akan menjambah semua orang yang ada pada masyarakat tu. Dia. Semua akan disambar. Orang beriman ke tak beriman pun akan disambar, akan dibakar masa tu. Sebab tu malaikat tu dikawal oleh malaikat. Baik. Seterusnya tuan-tuan, andainya seluruh makhluknya taat pada Allah, maka tak akan berkurang rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala kepada hamba-Nya, insya-Allah. Andainya seluruh, nampak? Kan dia kata andainya seluruh makhluk, nampak? Taat pada Allah. Tak kisahlah makhluk apa, manusia, jin, syaitan, semua kan. Binatang-binatang yang melata di muka bumi, yang berada di lautan dan sebagainya. Kalau semuanya taat pada Allah, dia tak akan mengurangkan pun rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala pada hamba-Nya. Segala perbuatan yang makhluk lakukan adalah untuk kesejahteraan atau kejelekaan makhluk itu sendiri. Nampak? Mana pulangan dia tu pada makhluk, bukan pulangan daripada Allah.
Sebab pada Allah Ta'ala tu semua dah ada dah. Dan dia khalik, pencipta. Yang berhajat ni siapa? Makhluk. Yang berhajat makhluk. Kita Allah Ta'ala tak berhajat. Sebab dia dah menguasai alam, Tuhan semesta alam ini. Dia tak ada nak berhajat apa-apa lagi. Baik. Selain itu terdapat ayat-ayat menceritakan tentang muka, tangan dan sebagainya yang dinamakan sebagai ayat-ayat mutasyabihat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram." Ini ayat mutasyabihat. Al-Quran ada dua jenis ayat. Ada dua jenis ayat. Pertama ayat muhkamat, ayat yang kedua ayat mutasyabihat. Ayat muhkamat ni ayat terang jelas maknanya. Kemudian ayat mutasyabihat ni ayat yang tak jelas ni. Allah Ta'ala bermuka, Allah Ta'ala bertangan kan. Ni ayat yang tak jelas ni. Bila ayat yang tak jelas mutasyabihat ni, dalam perkara ini ada dua kelompok ulama. Ada dua kelompok ulama dalam mutasyabihat. Ulama pertama, ulama us-salaf namanya. 300 tahun selepas wafat Nabi. Kan? Kemudian 300 tahun kemudian ulama khalaf. Ulama khalaf. Ulama salaf ini bila jumpa ayat-ayat contoh Allah Ta'ala bertangan ke, Allah Ta'ala di atas aras ke, yang mutasyabihat ni, mereka ini tafwif. Tafwif makna menyerahkan makna pada Allah. Allah Ta'ala saja yang tahu makna tangan ke apa semua sebagainya. Sedangkan ulama khalaf, ulama terkemudian 300 tahun kemudian, mereka mentakwilkan dengan makna yang layak kepada Allah. Contohnya Allah Ta'ala bersemayam di atas arasy. Pemasuk bersemayam, Allah Ta'ala memerintah. Gitu. Allah Ta'ala memerintah. Kemudian dalam ayat contohnya, ayat-ayat ini surah Ar-Rahman tu, wa yabqa wajhu rabbik, dan kekallah wajah ataupun muka Allah. Jadi apa maksud dengan wajah ini? Maksudnya zat Allah, bukan muka. Okey. Kemudian yadullah faqa aidihim, tangan Allah Ta'ala di atas tangan-tangan mereka. Maksud tangan apa? Kuasa. Kuasa. Bukan tangan sebagaimana kita fikir tangan ni kan. Dia tangan kita lah. Mustahil lah Allah Ta'ala ni bertangan. Kan? Allah Ta'ala turun pada sepertiga malam. Allah Ta'ala turun ke? Kalau turun tu macam kita turun kan. Tu mutasyabihat lah tu. Ayat yang sama-sama ni tak jelas makna ni. Ulama khalaf bila jumpa ayat mutasyabihat, tafwif, ta waw ya dot. Tafwif ni maksudnya serahkan makna pada Allah. Allah Ta'ala saja yang tahu apakah makna bersemayam, Allah Ta'ala turun sepertiga malam, Allah Ta'ala bertangan, Allah Ta'ala berkaki dan sebagainya, Allah Ta'ala ketawa, Allah Ta'ala tersenyum kan. Itu semua yang mutasyabihat itu benda-benda yang tak jelas maknanya. Kalau ulama khalaf ni, mereka takwilkan dengan makna yang layak pada Allah. Boleh. Baik. Dan ada pula ulama berpandangan ayat dalam Quran ini ada ayat perintah, ada ayat nahi, tegahan, ada ayat kisah, kan, ada ayat hukum, macam-macam lah hukum. Ada ayat yang berbentuk zikir-zikir, doa-doa kan dalam Quran. Banyak jenis ayat. Ada pula ulama kata ayat Al-Quran ni terbagi pada 7 jenis. Ayat Quran ni terbagi pada 7 jenis. 7 juzuk ataupun 7 jenis. Ini disebut oleh ulama tafsir. Pertama, ayat yang berbentuk amar, perintah. Yang kedua, ayat berbentuk nahi, tegahan. Dia kata perintah, tegahan, kan. Lepas tu ada ayat yang berbentuk halal, hukum halal. Ada ayat berbentuk hukum haram.
Kemudian ada ayat yang muhkamat. Kemudian ada ayat mutasyabihat. Dan ada ayat misal. Misal ni ayat-ayat perbandingan. Ayat perbandingan. Ayat-ayat permisalan dalam Quran. Banyak ayat permisalan. Mana ada 7 jenis ayat. Kata ulama tafsir lah. Bila kamu jumpa ayat perintah, maka hendaklah kamu amalkan. Buatlah, ikutlah perintah tu. Bila kamu jumpa ayat tegahan, tinggalkanlah tegahan tu, janganlah buat. Bila kamu jumpa ayat menyatakan halal, maka hendaklah kamu halalkan, jangan haramkan. Bila kamu jumpa ayat berkenaan haram, maka hendaklah kamu haramkan, jangan halalkan. Bila kamu jumpa ayat muhkamat, ayat yang terang dan jelas maknanya, maka hendaklah amalkan. Bila jumpa ayat mutasyabihat, ayat yang sama-sama makna ni, maknanya kita serahkanlah maknanya pada Allah. Kan? Bila jumpa ayat mutasyabihat, serahkanlah makna pada Allah ataupun takwilkan yang makna yang layak pada Allah. Dan yang terakhir ialah ayat-ayat pemisalan, perumpamaan, maka kita hendaklah mengambil iktibar daripada ayat-ayat perumpamaan. Macam tu. Masalul ladzina yunfiquna fi amwalihim, kan, masalul ladzina yunfiquna fi amwalihim fi sabilillah kamasali hambatin ambatat sab'a sanabil. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka pada jalan Allah, mereka itulah merupakan seperti satu biji benih yang menumbuhkan 7 tangkai, kan, macam tu. Daripada 7 tangkai itu maka lahirlah 100 tangkai pada setiap biji benih. Itu ayat perumpamaan lah tu. Ayat permisalan, perumpamaan. Gitu. Alam tarakai padrabullahu masalan kalimatan thayyibatan kasayatin thayyibatin asluha sabitun wa faruha fis sama'. Perumpamaan perkataan yang baik itu diperumpamakan seperti satu batang pokok yang tumbuh, yang mana akarnya masuk jauh ke dalam tanah dan pucuknya menjulang sampai ke langit. Alam tarakai padraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha sabitun wa faruha fis sama' tu'ti ukulaha fi kulli hinin, kan, yang mana dia akan memberikan buah, menghasilkan buah pada setiap tahun. Setiap tahun ada buah dia. Itu perumpamaan perkataan yang baik. Sedangkan perkataan yang buruk, mereka merupakan sebatang pokok yang tumbuh pada tanah yang macam tak tumbuh je, mana akarnya terbungkas. Akar terbungkas dan dia tak boleh menghasilkan apa-apa. Tak ada buah-buahan pun tak hasil. Gitu. Dan kena angin pun dia boleh tercampak macam tu je. Itu perumpamaan perkataan yang buruk. Itu dikatakan ayat-ayat perumpamaan, pemisalan, perbandingan. Bila jumpa ayat-ayat punya pemisalan, pak tabiruha, dia kata, ambillah iktibar. Ambillah iktibar pada ayat itu. Adalah sesuatu matalah nak sampai nak kita macam tu. Boleh tuan-tuan? Macam tu. Baik. Dalam Quran secara dasarnya terbagi pada ayat Quran kepada 2 bahagi. Kat sini dia kata 2 bahagi, muhkamat dan mutasyabihat. Firman Allah Ta'ala, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat unna ummul kitab wa akharu mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'a al-fitnah wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wiluhu illallah warasihuna fil ilmi yaqulu amanna bihi kullun min indi rabbina wa ma yazakkaru illa ulul albab rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Maksudnya dialah yang menurunkan padamu wahai Muhammad kitab suci Quran, sebahagian besarnya daripada Quran itu terdapat ayat muhkamat yang tegas
tetap, tegas dan nyata maknanya serta jelas maksudnya. Nampak? Ayat yang jelas makna. Itu dia katakan muhkamat. Kemudian apa lagi? Kemudian ayat-ayat mutasyabihat belakang. Dan lagi ayat mutasyabihat, mana yang sama-sama tak terang maksud. Oleh sebab itu timbullah faham yang berlainan menurut kandungan hati masing-masing. Adapun orang yang ada dalam hatinya kecenderungan ke arah sesat, maka mereka selalu menurut apa yang sama-sama daripada Quran untuk mencari fitnah dan mencari takwilnya, mana memutarkan maksud yang menurut yang dikenakinya. Sebab ada yang faham, contohnya Allah Ta'ala bersemayam di atas harash, kan? Mereka mentafsirkan makna itu semayam itu sama seperti kita bersemayam. Gitu. Bila jumpa ayat yadullah faqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Ya, Allah Ta'ala bertangan sama macam tangan kita, dia kata. Dia tak betul tu. Kemudian kekallah wajah Allah. Masuk kekal tu Allah Ta'ala membuka lah. Ya, Allah Ta'ala membuka, dia kata. Kan? Jadi mereka mentafsirkan itu mengikut pada zahir ayat. Dia tak macam ulama salaf falaf tadi. Kita Ahlus Sunnah ni, kita ikut pandangan ulama, sama ada kita pakai ulama salaf ataupun ulama khalaf. Ulama salaf serahkan maknanya pada Allah. Ulama khalaf takwilkan dengan makna yang layak pada Allah bila jumpa ayat mutasyabihat. Macam tu. Ayat sama-sama macam tu. Boleh. Jangan kita ikut gulungan yang kata Allah Ta'ala tu bertangan macam kita bertangan, Allah Ta'ala bermuka macam kita bermuka. Gitu. Imam Malik sendiri pernah ditanya berkenaan dengan Allah Ta'ala bersemayam. Apa jawapan daripada Imam Malik? Dia kata al-istawa ma'lum wal kaifa majhul. Gitu. Wa imamu bihi wajib wa su'alu anhu bid'ah. Bila ada orang tanya dengan Imam Malik Allah Ta'ala, apakah mana Allah Ta'ala bersemayam? Apa jawapan Imam Malik? Dia kata al-istawa ma'lum, bersemayam ni semua orang maklum lah mana bersemayam. Wa kaif majhul, bagaimana Allah Ta'ala bersemayam? Majhul, tak tahu macam mana. Tak tahu kita hakikat dia macam mana. Itu mana wa kaifa majhul. Wa imamu bihi wajib, beriman dengan ayat ini adalah hukumnya wajib. Wa su'alu anhu bid'ah, kan, bertanya dalam bab ini hukumnya bid'ah. Kita bertanya berkenaan masalah ini hukum bid'ah. So mana Imam Malik pun dia kata bila tanya apa makna Allah Ta'ala semayam, dia kata majhul. Dia kata aku pun tak tahu macam mana. Macam mana hakikatnya tak tahu. Serahlah kepada Allah lah maknanya. Baik. Padahal ada yang tidak ada yang mengetahui takwilnya, tafsir yang sebenar melainkan Allah. Maknanya kita tak tahu makna tafsiran ayat mutasyabihat ini kecuali Allah Ta'ala aja yang lebih tahu sebenarnya. Dan orang yang tetap teguh serta mendalam pengetahuannya dalam ilmu agama, mereka berkata kami beriman kepadanya. Mana kami beriman pada ayat itu, semuanya datang daripada sisi kami dan tiadalah yang mengambil pelajaran dan peringatan melainkan orang yang berfikiran. Mereka berdoa dengan berkata Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, kan? Gitu. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau memesongkan hati kami sudah Engkau beri petunjuk pada kami, dan kurniakanlah pada kami limpah rahmat daripada sisimu. Sesungguhnya Engkau dualah Tuhan yang melimpah-limpah pemberiannya. Allah Ta'ala jugalah melimpah-limpah pemberiannya. Jadi boleh. Itu pentingnya mengaji bab tauhid ni. Bila ngaji bab tauhid ni, kita mendalam kita punya akidah kita. Kita tak mudah terpesong. Kalau orang yang tak mengaji bab tauhid, bila bangkitkan benda-benda yang bab-bab
benda-benda macam ni kan, dia dah mulalah tak boleh nak jawab. Mudah terpengaruh kan macam tu. Kalau kita ngaji bab akidah ni mantap, kita hanya faham lah. Orang tak boleh nak kelentong kita dalam bab tauhid akidah. Dan satu hari nanti mungkin tuan-tuan akan jadi pakar rujuk bab akidah pula. Betul tak? Dulu tuan-tuan, dulu kita waktu minta tauliah, saya minta tauliah ni kan, masa Syekh zaman Muqtada dulu, saya ambil tauliah dia tahun 75. Saya ambil tauliah dia. Itulah kat bangunan Baitul Mal tu. Situlah dulu saya ambil tauliah. Masa tu Datuk Muqtada masa tu dia bawa mesyuarat kan. Ramai dalam tu. Ramai lah mungkin jawatan kuasa fatwa ke yang hebat dalam tu kan. Lebih lah 10 orang rasanya. Masa tu temuduga saya pula dia panggil lah temuduga masa tu. Bonding nak menjawab lah. Macam-macam soalan. Semua ada tanya. Kalau 10 orang dalam tu 10 ada bertanya. Ada yang tanya buat fiqh, buat tauhid, buat tasawuf, macam-macam lah. Persoalan-persoalan dengan berkenaan fiqh, sembahyang, puasa, macam tu. Alhamdulillah lah kita bolehlah jawab. Mungkin jawapan selapis, tak ada jawapan 2 lapis. Tapi dapatlah tauliah kan je tu. Dulu orang tauliah, orang panggil, orang temuduga kita. Zaman sekarang ni kita pula kena temuduga orang pula. Kita ada masa kadang kita pun dipanggil, minta ustaz jadi panel temuduga. Macam tu. Itu yang guru takmir gitu. Kan guru takmir kan dulu mana ada temuduga untuk guru takmir. Dulu yang temuduga untuk jawatan tauliah aja. Sekarang ni kan nak jadi guru takmir pun kena temuduga juga. Gitu. Dulu tak ada. Dia terus lanjutkan. Habis 3 tahun terus lanjutkan. Habis 3 tahun terus lanjutkan. Disambung jawatan guru takmir tu. Tapi yang baru ni kan, untuk siapa yang nak lanjut pun kena temuduga juga. Kena temuduga juga. Mula saya risau juga, saya akan temuduga. Lah saya pula akan jadi panel. Tak minta tolong Ustaz ada panel tak datang puan dah minta tolong jadi panel lah. Kita pula jadi panel pula dah. Yang kita nak temuduga ni bukan orang calang-calang. Ustaz-ustaz semua hebat kan macam tu. Bagi macam ustaz yang dah lama-lama ni lebih macam berborak je lah macam tu. Ustaz mengajar kat mana kan? Buku kitab saja. Macam tu lah kita orang dah lama ada otak-otak ni nak soalan apa benda nak tanya lagi. Berborak je lah macam tu. Macam tu. Kalau yang baru nak pergi tauliah ni, okey boleh kita tanya sikit bab fiqh ke, bab tauhid ke, bab Quran ke, mengaji kun tajwid ke kan macam tu. Kun tajwid pun kadang ada yang tak boleh, tak dapat nak jawab. Walaupun guru takmir dan dia tak boleh tak jawab tu. Baik, insya-Allah. Kemudian ayat muhkamat ialah ayat yang sahih, yang tak perlu ditafsirkan dan dihuraikan. Nampak? Itu dia katakan ayat muhkamat. Ayat-ayat muhkamat ni yang terang jelas makna. Tak perlu nak kita nak takwilkan, nak tafsirkan lagi. Dengan hanya menterjemahkannya sudah boleh dipegang dan boleh jadikan pegangan. Ayat mutasyabihat pula ialah ayat yang perlu ditakwil ataupun ditafsirkan, kerana tak boleh berpegang dengannya secara langsung. Para ulama mutaqaddimin, ini kata ulama salah ni. Mutaqaddimin ialah iaitu ulama yang hidup sekitar 300 tahun selepas daripada wafat Nabi, tidak memberikan takwil dan tafsiran pada makna lain. Mereka tak ada takwil, tak tafsir. Kita dikatakan tafwid. Tafwid maknanya menyerahkan makna kepada Allah. Apa makna sembahyang, apa makna Allah Ta'ala tangan, Allah Ta'ala bermuka lah, Allah Ta'ala berturun sepertiga malam lah, Allah Ta'ala tersenyum lah, Allah Ta'ala ketawa lah, kan?
serahkan makna pada Allah SWT yang tahu yang sebenarnya. Mereka berpendapat bahawa perkataan tangan dan wajah itu adalah segitu, dan selayaknya buat Allah bukan tangan dan muka sebagai manusia. Mereka lebih suka menyerahkan hal itu pada Allah. Atau kata menyerah tauhid, menyerahkan hal itu pada Allah, serahkan makna pada Allah. Wallah alam, tak tahulah apa maknanya. So kita boleh berpegang pada ulama salah boleh, khalaf boleh. Yang tak boleh pegang, Allah Ta'ala bertangan macam kita bertangan. Allah Ta'ala bermuka macam kita bermuka. Itu tak boleh. Allah Ta'ala berhidung lah, Allah Ta'ala ada bulu hidung lah, Allah Ta'ala ada bulu mata lah kan. Kan Malaysia kan ada bulu mata, ada bulu hidung, dua biji hidung, mulut, ada gigi, ada lidah, ada gusi kan. Kalau Allah Ta'ala bermuka, tentu Allah Ta'ala pun ada gusi, ada gigi kan. Kan lain-lain cerita kan. Allah Ta'ala ada muka, mungkin Allah Ta'ala ada tik lalat ke, ada lesung pipit ke dan sebagainya. Malaysia kan ada tik lalat, pipit. Allah Ta'ala pakai, Allah Ta'ala ada bermisai, Allah Ta'ala berjanggut ke lelaki. Bermuka, Allah Ta'ala bermuka. Allah Ta'ala ada bulu kening, Allah Ta'ala berdahi. Dia akan macam-macam tu. Dia kata Allah Ta'ala bermuka tu, muka Allah Ta'ala muka macam ni ke? Manusia ada dua hidung, Allah Ta'ala ada dua hidung ke? Allah Ta'ala manusia ada bulu hidung, Allah Ta'ala ada bulu hidung ke? Kan? Allah Ta'ala kita bergigi, lelaki ada misai, perempuan ada muka ada lesung pipit ke kan? Tilalat ke kan? Manusia ada tilalat, Allah Ta'ala tilalat ke? Dia akan macam-macam pemikiran kita lah, kau tunjuk kat situ. Nampak? Ataupun Allah Ta'ala macam muka robot ke, macam-macam pemikiran kau wujud. Itu sebabnya tafwid, serahkan makna muka pada Allah. Tak tahulah kita macam mana, tak terjangkau lah pemikiran kita. Kerana pemikiran kita ni singkat kan dia. Baik, sikit lagi. Tetapi ulama mutakhirin pula mentakwilkan. Mutakhirin ni ulama khalaf. Dia kata kan, dalam braket ulama khalaf. Tetapi ulama mutakhirin dalam braket ulama khalaf pula mentakwilkan setiap maksud ayat tasmiat dengan cara yang terhurai. Mereka memberikan takwil dan makna yang lain daripada apa yang diterjemahkan secara langsung. Perkataan muka diterjemahkan dengan zat Allah. Itu maksud muka tu. Dan apabila diterjemahkan begitu, maka pasti tidak akan serupa dengan makhluk. Perkataan tangan, matana tangan diterjemahkan dengan kuasa, bukan matana tangan macam kita bertangan. Jadi ayat surah Al-Fath itu bermaksud tangan Allah mengatasi tangan-tangan orang kafir. Ulama takhirin membahaskan tangan itu secara ilmu mantik dengan makna kuasa. Maksud tangan itu kuasa. Kerana kekuatan seorang itu terletak pada tangannya. Kekuatan itu tidak terletak pada hidung dan telinga seorang. Tak. Kekuatan tak terletak pada hidung. Ada tak orang berlawan hidung? Tak ada. Tak ada kan? Pertandingan lawan hidung ada. Yang ada perlawanan tangan lawan tangan. Lawan tangan kan. Gusti tangan kan. Gusti tangan lawan kekuatan tangan. Tak ada lawan siapa hidung paling kuat kan. Siapa telinga paling kuat ada? Tak ada. Peliklah kalau macam tu kan. Tapi akan datang ada juga, akan berlaku tu. Pertandingan, pernah tengok tak video pertandingan kentut terbusuk? Ada? Pernah tengok video tu? Ada. Dalam YouTube, dalam FB dia. Sesekali kadang saya terjumpa. Bukan kita cari, kita jumpa video tu. Pertandingan kentut terbusuk. Masya Allah. Dia macam orang yang nak bertanding tu, dia akan terkentut. Jauh lah jarak dia daripada ni panel hakim. Orang yang nak terkentut tu sana.
Tapi dia ada corong. Corong tu sampai pada panel. Bila kentut tu panel tu bau ke? Oh, gitu. Kalau 3 panel, 3 panel akan bau. Peserta pertama okey, habis. Peserta kedua pula. Baru dia akan bagi makan lah siapa paling musuh. Ya Allah, ni pun ada pertandingan tuan. Morning untuk Malaysia juga. Pertandingan kentut terbusuk. Agak tahu apa bulan kan orang tu tak kontrol kan. Untuk dah dapat kentut terbusuk tu bukan senang kan. Kena makan potai lah, bukan dulu. Makan tu lah, makan kodeh lah kan. Hakim betul. Ada video tu. Tak tahulah kalau tuan nak bercari video tu, tapi ada. Saya pernah sekali terjumpa lah video tu dalam MB. Saya cakap ada juga pertandingan ni dia buat. Manusia kadang-kadang pelik tuan. Dia tak tahu apa benda nak buat kan. Benda tu yang dia fikir mungkin benda tu yang menyeronokkan. Dia buatlah pertandingan tu. Dia tak tahu benda tu benda pertandingan paling bangang lah dunia. Baik. Jadi sekiranya dalam Quran atau hadis terdapat perkataan tangan, itu hanya kiasan saja. Yang sebenarnya ialah kuasa Allah. Ini adalah pandangan golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Namun ada juga golongan yang menyamakan Allah dengan apa yang mereka pegang pada zahir ayat. Kepada yang baru itu tangan Allah adalah sebagaimana tangan manusia. Ni tak betul lah fahaman ni. Atau bersemayam Allah Ta'ala atas haras sebagaimana duduk manusia di atas bangku. Golongan ni namakan sebagai golongan musyabbihah ataupun golongan hasyawiyah. Inilah golongan yang menjisimkan dan menyamakan Allah Ta'ala makhluk. Nauzubillah. Kita jangan masuk daripada golongan musyabbihah dan hasyawiyah ni. Mereka menjisimkan Allah. Sedangkan Allah Ta'ala itu Maha Suci daripada jisim, bertubuh badan, berjasad dan sebagainya. Allah Ta'ala bukan macam kita manusia. Boleh? Cukup sabar tu tuan-tuan. Wallahualam. InsyaAllah datang sambung lagi lah pengajian kita. Panjang itu ada belakang lagi. Ada soalan tak sebelum saya tutup? Tak ada? Tak ada, okey. InsyaAllah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa yaqinan shadiqan wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan mubarakatan katsirah wa siyan nafatai 'alim wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa aftah lana fuza 'arifin. Allahumma faqina fi din, Allahumma faqina fi din. Allahumma ij'al hadza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana tah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihim. Rabbana faghfir lana dzunubana wa qina sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabarallahu minkum.